Test 1, 2, 3. Allah. InsyaAllah ya. InsyaAllah mudah-mudahan. So alhamdulillah tu Abah, sambil kita tunggu orang masuk semua tu InsyaAllah. Sedar tak Tengah sedar ni bawa ada yang balik dari masjid tu. Kita dah sampai dah ni pertengahan nak ke ujung Ramadan. Rasa macam baru berpenuh. Itulah, baru kejap baru semalam dah. Allah Ya. Rabbi. Apa dah? 17 ya? 18. Ni 18 ni 18. Yes. Semalam nuzul Quran. Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik Tok Abah, malam ni kita nak sembang-sembang. Apa cerita dia? Cerita sikit Tok Abah tentang ini pun ramai orang suka ni Tok Abah. Asal tajuk kita ni Tok Abah dia agak macam kontroversi je. Ramai lah yang suka. Betul lah orang kata kalau sesuatu benda tu nak jadi viral, kalau benda baik dia lambat sikit. Tetapi kalau benda tu isu kontroversi tak berapa nak baik, dia cepat je dia jadi viral. Betul. Subhanallah. Baik Tok Abah, malam ni kita nak sembang dengan semua penonton-penonton kita malam ni Tok Abah, rakan-rakan kita di Alamaya di Facebook So tentang satu tajuk iaitu menangani pasangan yang menipu. Subhanallah, Allah Rabbi kan. So ni ramai seronok ni. Ada ramai yang masuk ni, alhamdulillah, syukur. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa klik di button yang pink tu untuk join usahawan keluarga Tok Abah. InsyaAllah mudah-mudahan kalian akan dapat manfaat daripada keluarga usahawan Tok Abah tersebut khusus untuk mereka-mereka yang ingin menjana pendapatan yang lebih dan sebagainya untuk nilai tambah kepada ekonomi keluarga dan sebagainya, insyaAllah silakan. Baik Tok Abah, menangani pasangan yang menipu. So kita dapat pecahkan, dapat lihat Tok Abah kadang-kadang pasangan ni dia tahu Tok Abah. Kalau lenggoknya masuk macam ni mesti dah makan ya. Contoh. Ini kalau masuk rumah macam ni, muka macam ni, mesti dah satu tempat yang Tok Abah. So maksudnya Tok Abah, bagaimana agaknya Tok Abah dari sudut psikologi Tok Abah untuk kita mengenal pasti, bukan terus menghukum ataupun meletakkan satu orang kata kepastian terhadap kesalahan tu tak, tetapi untuk kita mengenali dari sudut teori, dari sudut psikologinya, ciri-ciri pasangan pada ketika itu mungkin dia sedang menipu pasangan dia. Dari sudut verbalnya, non-verbalnya Tok Abah kan. Macam ni Tok Abah, orang lama macam Tok Abah ni. Allah. So ni pun satu penyakit berat ni sebab mungkin bukan orang, kita pun terlibat. Yes. Kita pun kadang cakap yang kita bukan menipu tau, kita muslihat. Kata dalam Tan Sri Ramli, bohong sunat. Muslihat yang maslahat. Allah selamat ya. So ialah memang kadang kita ni ada penipuan yang diharuskan tipu untuk mendamaikan dua pihak yang bergaduh, harus boleh bohong untuk mendamaikan dua pihak yang bergaduh, ataupun untuk mengelakkan pergaduhan suami isteri. Kadang-kadang kita boleh berbohong. Itu yang orang kata bohong sunat, tapi sebenarnya bukannya bohong, tapi muslihat untuk kebaikan Okey. So sebenarnya yang bukti yang nampak jelas orang yang mudah berbohong ni apabila dia memang dia kadang tak jaga solat pun. Jadi amalan fardu yang wajib tak buat, maka pada dia mudah untuk lakukan benda-benda yang dosa besar berbohong ni. Kenapa dosa besar bohong ni? Sebab bohong ni dia terpaksa ditutup dengan bohong lain. Dia tak boleh tutup sekali bohong, tak boleh. Dia mesti nak buat lagi yang lain. Dia kena cover. Tadilah kata SBO bohong So dah makan dah cikgu SBO? Dah bohong. Saya tanya, makan ke mana? Allah. Nak kena jawapan lagi. Kena cover. Allah. Makan apa tadi? Allah, bohong lagi. Makan seorang ke dengan kawan? Bohong lagi. Jadi ingat bila kita berbohong, dia tak cukup satu pembohongan. Dia akan rentetan 5, 10, 20 takut beratus pembohongan sebab satu pembohongan asal. Pernah berlaku pada kita lah kadang kita cakap nak cover. Yalah kita lapar. Yang datang rumah jiran tapi nak jaga hati jiran. Dah makan dah. Makan kat mana? Makan apa tadi? Macam you sangat kenyang. Dah bohong. Itu satu jadi kadang dan bila orang tu tanda berbohong je, mudah sangat berjanji. Boleh lah. Dua orang pun senang beres. Ini kadang ada mudah untuk berbohong. Terlampau mudah berjanji, cakap yang janji pula jangan besar. Sebenarnya kata orang bijak-bijak, jangan bercakap bila kita tengah marah, takut melupakan hati. Jangan berjanji bila kita tengah seronok,
Tengah seronok sangat jangan berjanji. Takut kita berjanji yang bukan-bukan. Tengah seronok sangat, tengah happy you berjanji. Oh, mudah akan berbohong. Tak apa, jangan takut, abah akan berikan nanti tengah happy ni kan. Jangan tengah kita janji-janji lupa nak berikan mercun lah, dengan bubbles lah, dengan basikal lah, dengan semua. Ya. Itu satu. Yang kadang-kadang kita ni ada orang berbohong ni kita boleh tangkap. Dia cakap kabur. Dia cakap kabur je. Kat mana? Alah, makan dah ada lah tadi tu. Ada ke makan? Kat ada lah tadi. Dah makan belum? Dah. Alah, makan dah ada lah. Kat kedai mamak sebelah depan tu Adi maju. Contoh. Ya, wan utama kat wan tu. Wan tu. Tom yum, baby tom yum, BB tom yum tu. Jadi spesifik kalau adalah tadi makan dia dalam. That means you ada harapan berbohong bila cakap kabur ataupun siapa banyak? Dah. Dia cakap, dia cover up, dia mulut dia seolah-olah suara tu tak jelas. Ya, itu pun ada harapan dia berbohong. Lepas tu kadang-kadang yang ni pun selalu kita tangkap ni. Makan kat mana tadi? Makan kat mana ya? Makan kat mana? Sebenarnya I makan. Dia ulang balik. Dia ulang tu untuk cari idea. Nak cakap kat mana? Makan kat mana tadi? Jawab je lah. Makan kat mana? Makan. Makan kat mana? Makan. Buying time. Confirm lah. Bukanlah confirm. Ada harapan besar dia berbohong. Itu ikut kajian psikologi lah ya. Lepas tu, dia susah nak bagi detail. Ya. Makan mi goreng tadi. Mi biasa je. Mi goreng macam mana? Ada perintah apa? Perintah lah. Biasa je. Cakaplah ayam ke udang ke kerang ke? Sotong ke? Rusa. Rusa. Ya, apa susahnya? Ya, landak ni memang landak. Apa susahnya? So ataupun kita tanya, sebenarnya dah berumur ke belum? Tapi tu kalau anak, kalau pasangan yang ni sebenarnya abang ni duit tu akaun tu nampak kurang 500 sebenarnya. Duit tu dia fikir panjang. Dia fikir panjang macam dia tak jawab on the spot tak ada. Kalau pada saya bagi kat mak saya, orang tua saya, bagi habis ceritanya. Duit tu yang mana yang 500 tu yang dia fikir panjang. Itu ada harapan dia berbohong ya. Lepas tu kadang itulah dia. Orang kadang berbohong tu di samping kadang tutup mulut masa cakap ataupun dia kadang gaul-gaul kat pipi, gaul-gaul kat tengkuk, tarik-tarik telinga. Pasal apa ya? Sebab orang kalau orang yang baik yang jangan berbohong tapi dia terpaksa berbohong, maka jantung dia akan pump darah lebih sikit. Jantung dia akan bekerja kuat, akan berdebar-debar. Jadi dia akan pump darah lebih, darah tu akan rush ataupun pergi terjang ke muka, maka dia ada sensasi juga kita akan gaul-gaul muka, gaul hidung. Ini jadi tutan ada harapan besar dia berbohong. Tapi yang penting yang expose pun pernah sebut ya, kadang-kadang kita ni Allah bagi kita gerak batin. Allah bagi gerak batin ya, ataunya pada mak ni orang perempuan suka ni tau. Mak ya. Ingat orang perempuan, orang isteri pun ni ikut kajian Tok Abah sendiri berpuluh tahun. Paling lama seorang suami membohongi isterinya paling lama dalam 3 hari lah. Biasanya isteri akan dapat Allah bagi ilham, mimpinya, gerak batinnya, dapat tanda-tanda kan terbuka handphone. Terbuka handphone ya, Allah punya. Padahal ada password tu. Terbuka senang aja. Allah nak tunjuk. Maka akan terbongkarlah pembohongan. So please ya. Inilah antara cara kita nak mengenal pasti kok ada pasangan yang berbohong. Subhanallah. So banyak yang Tok Abah kongsikan tadi. So saya tertarik Tok Abah bila mana saya melihat ada satu bacaan saya Tok Abah terhadap psikologi saintifik dan juga ada kaitannya dengan Al-Quran. Tok Abah bagaimana ataupun permulaan ataupun pembohongan itu berlaku. So rupanya dalam otak manusia ni Tok Abah, kita semua tahu kita ada cerebrum, kita ada cerebrum Tok Abah. So bahagian yang berfikir, memberi alasan dan sebagainya bahagian depan, iaitu cerebrum tu sendiri Tok Abah. Dan di bahagian otak sebelah kiri, bahagian logik Tok Abah, rupa-rupanya terdapat titik spot untuk seseorang itu mula melakukan pembohongan. Subhanallah. So ni kajian. So otak sebelah kiri. Kenapa otak sebelah kiri? Rupa-rupanya otak sebelah kiri ni Tok Abah dia suka mencari sesuatu yang logik. So membohong adalah mencari alasan.
So maka dia jatuh kepada otak yang sebelah kiri untuk dia mencari alasan yang logik di situ. Dan di bahagian depan otak manusia. Dan apa yang saya nak kaitkan sikit Tok Abah dalam surah Al-A'la ayat yang ke-15, dan yang mana Allah telah berfirman kalla la in lam tantahi lanasfa'a bin nasiyah, yang bermaksud jangan sesekali berlaku derhaka, demi sesungguhnya jika ia tidak berhenti daripada perbuatannya yang buruk itu, nescaya kami akan menyentap ubun-ubunnya. Baik, dekat sini ayat ini, surah ini Tok Abah, rupa-rupanya Allah SWT menegur perbuatan seorang lelaki Yahudi yang mengancam baginda Nabi SAW yang sedang bersolat di hadapan Kaabah. Dan Allah memberi amaran kepada lelaki Yahudi tersebut supaya tidak mengganggu Nabi pada ketika itu yang sedang bersolat di depan Kaabah. Dan amaran tersebut, kenapa Allah nyatakan bahawa aku sentap ubun-ubun. Subhanallah. Dan rupa-rupanya ubun-ubun itulah tempat spot, kawasan untuk seseorang itu memulakan pembohongan, penipuan, melakukan keburukan dan sebagainya. Subhanallah. Indahnya kalam Allah SWT yang mungkin kita tak sempat nak kaji sampai ke situ Abah. Dan rentetan daripada itu juga, kita sebagai orang Islam memang diajar apa dia, sebelum solat kena buat apa Tok Abah? Sebab Tok Abah ada sebut tentang solat tadi, ciri-ciri orang yang menipu ni antaranya dia tak solat Tok Abah. So maknanya kalau boleh bohong dengan Allah, maka tak mustahil dia boleh bohong dengan manusia. So sebelum solat kita patut buat apa? Kita kena ambil wudu, dan salah satu di antara rukun wudu itu adalah membasuh bahagian ubun-ubun kepala. Subhanallah. Rupa-rupanya hikmah dia, ibrah dia adalah untuk merawat otak di bahagian ubun-ubun kita tu supaya tidak menipu, membersihkan. Subhanallah. Dan kita suka tu berkumur-kumur juga. Yes, berkumur-kumur juga. Buang Allah Rabbi. Sains di antara psikologi, sains dan juga spiritual atau sunnah dan juga hukum Allah kepada kita sebagai makhluk. Subhanallah. Therefore, betul kata Tok Abah tadi, mungkin Tok Abah kita nak tengok Tok Abah kali ini adalah apa asbab punca-punca seseorang tu Tok Abah sebenarnya dia mula berbohong. Yang saya sebut tadi tu dari sudut saintifiknya. Dari mana dia titiknya, dia mulakan pergerakannya di bahagian otak yang mana dan sebagainya Tok Abah. Tapi minta Tok Abah mungkin kongsikan dengan sahabat-sahabat kita semua tu antara sebab-sebab punca-punca seseorang itu memilih untuk berbohong daripada berkata benar ataupun bercakap benar. Sebenarnya kerana berbohong ni mulai daripada baby tau, budak kecil berbohong. Budak kecil ni namanya innocent lying. Innocent ni artinya dia berbohong sebab khayalan dia. Cakap dengan kawan dia, padahal kawan tu tak wujud pun. Itu dia berbohong. Tu mak selalu risau tu. Mak kena risau. Kadang betul dia berbohong, kadang makhluk tu. Tu innocent lying. Sampai umur 4 tahun ya. Tapi sampai 5-6 tahun ke atas, kata pakar psikologi kanak-kanak, dia kata tu omongan yang dah mula nakal, dia elak nak minta puji-pujian, elak daripada kena hukuman, dia pun berbohong. Itu dah delinquent lying. Delinquent lying. Tapi kalau umur 12, 13 dah akhir balik berbohong, itu memang jahat lah. Itu memang jahat. Itu bohong yang sangat bahaya. Criminal lying lah nama itu. Ya, itu satu kita kena ingat. Dan satu lagi perkara yang bila pasangan kita berbohong ni, saya ikut pengalaman Tok Abah lah. Kenapa suami saya selalu kata saya ni curang? Kenapa suami saya kata saya ni ada boyfriend? Kenapa? Saya pun pandang ini mungkin petanda dia yang curang, dia yang ada girlfriend. Jadi salah satu tanda pembohongan, kecurangan, berbohong ni ialah kajian Tok Abah ya, ialah bila seorang pasangan tu suka tuduh pasangannya yang jujur berbohong. Sebab dia nak cover pembohongan dirinya. Itu satu yang nampak ya. Dan of course lah yang jelas pembohong kan, mula berbohong tu bila dia password dia tukar handphone. Mesti letak atas dada. Silent mode. Bergegar je terus pergi ke toilet. Padahal isteri sebelah, jawablah nak. Siapa tu? Alah pejabat. Kalau pejabat jawablah. Loudspeaker. Nazrin apa hal? Ya. Hutang pejabat, api tak bayar. Kan senang cerita. Tapi dia sebut Nazrin, Nazirah sebenarnya. Nazirah dia sebut. Ada orang betul lah dia. Kadang ya Allah, kaki kau ni cantiknya, kaki kau ni memang cantik. Isteri dia muncul
Siapa Amin tu? Yang namanya Abdul Ghani, pemain bola. Kaki dia memang cantik punya kaki. Pemain bola. Panggil Ani. Itu betul. So puncanya mungkin sebab itulah dia dari kecil dia mula berbohong dan kita tidak pesan, mak ayah tidak didik dengan betul. So didikan sangat penting lah. Ya sebanyak maaf ya, Tok Abah pernah didik dan Tok Abah kata cakap apa pun kat rumah kita ni jangan berbohong. Sebab cakap senohong kelambaikan duri, bercakap bohong, of course akan jadi pencuri. Bukan jadi menteri, jadi pencuri. Kalau jadi menteri tak apa. Okay, alright. So ini kadang-kadang sebab kita dah sebut ya, Tok Abah selalu pesan kalau boleh ya, jangan berbohong sebab kan dah biasa sejak kecil dan tidak ditegur. Keduanya ramai anak berbohong yang sampai ke jadi dewasa pun berbohong sebab dia nak survival. Dia tahu kalau dia bohong dia akan lepas. Yang dia lepas daripada yalah hukuman, daripada yalah whatever masalah ya, cabaran. Yang ketiganya kenapa dia berbohong ialah sebab dia kata ini satu keuntungan dia ialah kadang orang berbohong untuk dapat keuntungan. Yang membohong ialah pasangan untuk dapat kebaikan, dapat kasih sayang, dapat padahal dia memang ialah dia tak ada apa-apa tapi sewa kereta. Sewa kereta nak pergi dating. Untuk dapat orang kaya boleh lah. Ni untuk keuntungan lah. Itu bohong. Biasa berlaku. Ya. Lepas tu kadang-kadang yang paling takut bila pasangan tu berbohong, dia tak nampak itu sebagai satu benda yang berat. Padahal biasalah, semua suami isteri biasa bohong lah. Orang lelaki mana tak ada bohong? Gila lah. Jadi tengok biasa sebab dia berkawan dengan orang yang biasa berbohong, maka dia kata tu jadi terbiasa lah sebab kawan-kawannya banyak bohong. Dan kita kadang bohong sebab kita tak yakin diri, takut kalau kita cakap terus terang nampak sangat. Kau faham tak apa yang kau ajar ni? Benda senang. Nak jaga maruah. Abang faham tak ni? Tahu. Itu yang punya bohong. Masa PKP ramai pergi pasar, semua yang pergi pasar suami seorang aja, semua pegang handphone, semua yang mana nama carrot tu mana? Yang mana nama carrot? Yang you tulis asparagus ni, binatang apa asparagus ni? Gambar tadi gambar ni tengok gambar ni apa tengah Google tak dapat gambar. Allah. Dulu bohong kata okey ada biasa pergi pasar. Dah biasa. Now. Inilah dia. Dulu untuk itulah. Takut malu, takut terhina, takut dipremehkan, maka dia terpaksa berbohong. Banyak punca lah. Tapi yang pentingnya punca itu, maaflah, balik pada tadilah. Bila hati kita tak bersih, maka kita mudah untuk berbohong dan kita tak nampak bohong itu sebagai satu kesalahan yang sebenarnya amat-amat bahaya. Untuk hidup di dunia bahaya, untuk kesan pada anak pinak bahaya, ya, sebab mak bapa anak-anak tak apa dengar sangat cakap mak bapa yang selalu kita sebutkan, tapi anak-anak banyak ikut perangai dan tindakan mak bapa. Mak bapa yang mudah berbohong, ya, pasangan mudah berbohong, maka anak-anaknya juga akan terikut sifat itu. Macam kita takut. Itu yang kita bimbang. Sebab kita adalah role model kepada anak-anak. Betul. So anak macam yang biasa Tok Abah kata, banyak belajar daripada apa yang kita lakukan berbanding dengan apa yang kita katakan. So saya tertarik dengan Tok Abah bila Tok Abah banyak mainkan yang isu yang hati lah, Tok Abah. So sebenarnya Tok Abah inilah kita biasa lihat Tok Abah, orang yang jujur kata ulama adalah orang yang paling hampir dengan Allah Subhanahu Taala. So maksudnya bila mana seseorang itu dia cuba melakukan pembohongan atau penipuan dalam hidup dia, dia akan timbul keresahan dalam hati dia. Aku nipu ni. Maka para ulama mentakrifkan bahawa hati itu adalah hati yang hidup pada ketika itu. Alhamdulillah. Kan? Sebab dia rasa apa? Dia rasa bersalah. Kenapa? Sebab dia menipu pada ketika itu. Tetapi bila penipuan itu, dosa itu sering, bak kata Tok Abah tadi, dilakukan, dia mula jadi dia jadi biasa. Yes, right. So dan biasa tu, hati yang tadi tu dia mula jadi sakit, Tok Abah. Lantas akhirnya dia akan menjadi hati yang mati bila mana dia rasa bangga bila mana melakukan pembohongan. Yes, right. Na'udzubillah min zalik. Maksudnya kalau kita melakukan pembohongan, tak kisahlah kepada pasangan, kepada sesiapa pun kita rasa bangga. Bahkan kita menceritakan, mewawarkan lagi kepada orang lain. Hati-hati. Sebab pada ketika itu mungkin hati kita telah pun mati. Mati dengan dosa dan kesilapan serta kesalahan yang kita lakukan pada ketika itu. Wa na'udzubillahi min zalik. Dan saya teringat dalam kuliah Allahyarham Tuan Guru Sa'rudin pernah sebut Tuan Abah. Dia kata apa? Kita ni kalau kita menipu kepada seseorang,
maka di akhirat kelak orang itu akan bangkit menuntut di hadapan Allah. Allah. Itu kalaulah saya katakan ataupun kita ni kan menipu dengan pasangan kita. Kalau seorang pasangan okeylah, seorang pula yang bangun memfitnah kita kan. Jadi kalaulah 2 pasangan, 3 pasangan, nauzubillah min zalik, maka lagi banyaklah yang akan bangun untuk menuntut di atas pembohongan yang kita lakukan. Tetapi bayangkan seandainya kita menggunakan Tok Abah kan telefon kita untuk menyebarkan berita palsu, fitnah dan sebagainya, Tok Abah. Beribu-ribu orang yang membaca. Maka hati-hati kalian tuan-tuan, ibu bapa, perempuan semua-semua yang saya kasih sekalian, kesemuanya itu akan bangun di hadapan Allah untuk menuntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di atas pembohongan apa yang telah kita lakukan. Dia menuntut pahala tu. Iya betul. Kalau ada pahala tu apa? Kalau ada pahala belin. Kalau tak ada, nauzubillah min zalik, maka dah pastinya dosa bimpulan itulah yang akan kita tanggung. Subhanallah. Baik Tok Abah, untuk akhir ni Tok Abah, mungkin Tok Abah nak kongsikan sedikit bagaimana agaknya cara-cara untuk kita menangani sifat berbohong ataupun suka berbohong ni Tok Abah. Itulah tadi bila SBO sebut tadi bahawa bohong itu start daripada otak kanan, otak kiri sebab dia logic dicari alasan, cari reason maka dan orang laki-laki yang banyak fokus pada otak kiri. Orang perempuan dia otak kanan, otak kiri dia serentak diguna. Jadi sebabnya pembohongan ni mungkin kajian tidak tuntas yang orang lelaki ni yang mudah berbohong. Mudah berbohong orang lelaki ni. Buat yang dulu sebab kelebihan lagi Allah dah bagi. Alah biasalah. Memang Nabi dah cakap ada harus menipu untuk tidak gaduh, untuk tak gaduh. Maka dia permudahkan sangat, peremehkan jadi mudah sebenarnya. Be careful dan kita pesankan diri kita. So satu, kita berdoa lah So semua orang lah, suami dan isteri berdoa supaya tidak berbohong, supaya jaga lidah kita. Dan yang keduanya tu doa umum yang diajar oleh para Rasul. Nabi ajar pada sahabat yang untuk mengelakkan daripada takut dan bakhil daripada perkataan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan dan aku daripada keluh kesah dan duka cita. Dia ada takut dan bakhil, lemah dan malas, takut dan bakhil, daripada beban hutang dan daripada gangguan. Gangguan maksud lelaki dan perempuan. Gangguan ni termasuk pembohongan. Jadi baca doa tu. So kita berdoa untuk kita mengelakkan kita tidak berbohong, pasangan kita tidak berbohong. Satu. Keduanya, kalau kita tangkap atau tahu orang itu berbohong, pasangan kita berbohong, pertamanya kita kena faham. Kita memahami mungkin ada sebab dia berbohong. Maksudnya husnuzan balik. Kenapa? Kita pun pernah berbohong. Kita pun bukan tak pernah berbohong langsung. So oleh kerana kita pun pernah berbohong, jadi kalau orang berbohong, kita cuba bukannya kita pejam mata, tidak. Kita cuba memahami apa punca dia berbohong, dan yang keduanya dah faham, kita maafkan tu penting, dan kita berjanji sama-sama untuk tidak melakukan benda yang sama. Itu pun salah satu syarat untuk taubatan nasuha, pun kena berjanji azam untuk tidak ulang dengan kita kena maafkan. Alhamdulillah mudah-mudahan, sebab kita pun minta orang maafkan kita bila kita berbohong tapi dengan syarat kita overhaul diri kita dan kita tingkatkan hubungan dengan Allah, balik pada Allah tadi. Bila kita tingkatkan hubungan kita dengan Allah, maka kita akan terpagar diri kita untuk berbohong ataupun melakukan maksiat yang lain. Itu penting sangat. Dan of course lah, kita kena pesan. Dan kadang orang tu akan rasa sangat bersalah kalau sebenarnya saya yakin yang awak ni, kita kat pasangan kita, abang yakin awak ni ataupun yang yakin abang tak akan berbohong sebab yang selalu doa so doa sangat, jadi yang yakin, walaupun dia suspek suami bohong ni saya yakin sangat insya-Allah Allah akan tutup naluri abang untuk berbohong. Jadi dia rasa bersalah sangat ini breaking the conscience, psikologi ni psikologi kita tahu kawan tu berbohong, tapi kita bercakap seolah itu tidak bohong, dan kita berdoa mudah-mudahan lagipun kalau kita tidak bohong, aman dan anak-anak kita bagi dia rasa sangat bersalah sebab dia berbohong, dan dia benar-benar akan rasa malu dan berazam untuk tidak ulang. Lagipun kita sebut kita yakin dia tak bersalah, walaupun dia bersalah dan kesan pembohongan nanti akan ada kesan pada rezeki, pada rumah tangga, pada anak-anak, pada zuriat, pada keberkatan dan rentetan tu. Jadi dia akan nampak mudah-mudahan
pasangan ini akan insaf. Tapi dengan syarat lah, ya, dia akan insaf bila hatinya bertambah bersih. Artinya jaga ibadah. Ya, terutamanya solat taubat. Bila solat taubat, istighfar, hati bersih. Bila hati bersih, maka titik-titik hitam akan gugur, maka setan tak bersarang kat situ. Jadi mudah kita untuk repair ataupun mengatasi masalah kecenderungan untuk berbohong. Itu dia. Alright. Worst case scenario, sumpah lanak lah. Ini Quran. Allah Rabbi. Baik. Terima kasih kepada yang sudi menonton pada malam ini. Jangan lupa anda kliklah button yang ada dekat situ, dekat bawah tu, untuk join keluarga usahawan Tok Abah. InsyaAllah bagi yang nak. Ada anak kita tak bohong. Kita tak bohong. Join kerana usahawan Tok Abah, kita akan bantu untuk jadi daripada zero ke hero, insyaAllah. InsyaAllah bagi mereka-mereka yang ingin mendapat ataupun ingin membuat pendapatan yang lebih, so boleh join, tak jadi masalah. Baik, terima kasih kepada yang sudi menonton pada malam ini, dan insyaAllah sampaikan panjang-panjangkanlah video yang kalian lihat ini. InsyaAllah mudah-mudahan ia juga memberi saham kepada kalian. Amin. Yang memanjang-manjangkan. Hanya satu klik saja anda share, InsyaAllah ianya akan mendapat manfaat kepada ramai rakan-rakan yang lain, InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.